Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Alhamdulillah, tak sedar saya rupanya dah start live rupanya ya. Baik, tapi sebelum tu saya nak mulakan dengan satu lagu lah. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman dalam hati, kita akan dikuasai syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Pulanglah kepada Tuhan, cahaya kehidupan, keimanan, ketakwaan kepadanya, senjata utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton kita pada hari ini. Sebab nampak janggal sikit. Biasa saya live dengan komputer, tapi hari ini nampak muka Dr. Amir kecil je. Ustaz Don nampak besar spek mata dia kan. Baik, jadi alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini kita nak sembang santai berkaitan dengan satu topik yang cukup menarik. Biasa kalau kita tanya dengan Mak Long, Kak Leha, Makcik Timah, mereka dah ada satu mindset bahawa one day nanti ada tanah-tanah dekat kampung nanti aku nak wakafkan untuk mahat tahfiz, untuk masjid, untuk sekolah agama dan sebagainya. Tapi berbeza keadaan sekarang ni, keadaan milenium ni, kita menggunakan satu konsep yang baru. Konsep yang baru. Pada hari ini kita nak bincangkan satu konsep baru bahawa kita melabur dan daripada pelaburan tu kita boleh wakafkan duit-duit kita. Saya pun tak tahu macam mana gayanya tu. Lepas ni Dr. Amir ada, Prof Azman ada, ya, Dr. ataupun Ustaz Don ada. Jadi kita nak perjelaskan satu persatu. Tapi sebelum itu, kita nak dengar daripada Ustaz Don dululah tentang wakaf-wakaf ni kan. Jadi baik, kita nak terus kepada soalan yang pertama bersama dengan kita pada hari ini. Apa khabar Ustaz Don? Sihat Ustaz? Alhamdulillah, sihat walafiat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Don. Hari ini kita bersama dengan dua orang pakar dalam bidang pelaburan, dalam bidang wakaf ni, iaitu kita bersama dengan Prof Madya Dr. Azman. Dr. Azman, sihat Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, ni saya dah pernah dah sebelum ni bersama dengan beliau, Dr. Amir. Sebab saya kata kat dia, one day nanti Dr. Amir ni jadi Menteri Kewangan katanya. InsyaAllah. Dr. Amir sihat? Sihat Alhamdulillah. Iman macam mana Iman? Sihat Alhamdulillah. Tapi sebelum kita nak tanya Dr. Amir, kita nak tanya Prof Azman tentang pelaburan, tentang wakaf dan sebagainya, kita nak bagi masyarakat clear dulu tentang wakaf ni apa dia. Sebab sekarang ni kita nak buat style baru. Dulu orang kumpul-kumpul duit, bawah bantal, bawah tilam, kumpul-kumpul, lepas tu dia beli tanah dan dia nak wakafkan tanah. Tapi yang ni kita ada style baru pula. Style baru ni adalah dengan cara kita masuk pelaburan, dengan duit pelaburan tu kita boleh mewakafkan. Baik, sebelum kita nak pergi ke arah tu, kita nak dengar dulu daripada Ustaz Don berkaitan dengan wakaf itu sendiri dan apakah ganjaran daripada pewakaf-pewakaf tersebut. Silakan Ustaz Don. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Tuan Moderator, Abang Da'i kita. Semoga panjang umur, murah rezeki dan tetap iman. Ceria dia, subhanallah. Yang diraikan rakan-rakan ahli panel, kekanda-kekanda kita yang dihormati, Prof dan juga Doktor. Semoga dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala ya, Prof Azman dan juga Prof Amir. Semoga Allah Taala pelihara dan berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada semua yang menonton, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ada salah silap daripada saya, Prof dan Doktor, bolehlah tolong beri teguran dan nasihat. Okey. Bila cerita pasal wakaf, saya tak mau straight to the point.
Sebab benda dia very simple. Kalau kita sebut terus jadilah. Habislah kan cerita dia. Tapi saya tak berhajat nak cerita lagu tu. Saya nak sebut macam ni dulu. Abang saja tanya da'i lah. Tengok gaya nampak macam gaya ustaz-ustaz duk main bola. Abang kenal tak Ronaldinho? Kenal tak Ronaldinho? Ronaldinho. Kenal juga tu. Ronaldinho tak kenal sajalah. Barcelona lah, Brazil lah, semua bala dia duk ada kan. Abang tahu tak pasal apa lah ni dia dah senyap dah? Oh, sebab tak laku lah. Ada orang hebat lagi. Bukan lagu tu. Bukan dia situ adalah satu orang yang payment dia banyak abang. Tapi dia tersangkut dengan hutang. Hari ni dia bankrupt abang. Oh. Dia teruk. Dan bukan dia seorang, ada banyak lagi. Jadi seolah-olah kita kata orang main sukan boleh jadi kaya. Tapi ada orang yang dia memang teruk, dia memang habis. Sama juga macam orang main judi. Orang main judi nak kaya kan. Tapi berapa ramai orang yang main judi jadi papa kedana, jadi bankrupt. Sama juga macam orang main online, judi online. Ataupun orang buat bisnes. Berapa ramai orang buat bisnes bankrupt. Semua company legend yang kita duk tengok sekarang, Apple, Tesla ni yang kita duk tengok sekarang yang duk naik kereta elektrik ni, Elon Musk beli, dia asal dia orang lain yang buat. Dia nak bankrupt baru Elon Musk pergi dekat dia. Dia banyak company lain sebenarnya yang besar ni yang bankrupt. Jadi orang buat bisnes untuk nak gaya tau. Tapi dia banyak menjurus orang ke arah bankrupt. Dan yang paling saya terkesan sekali, Prof, Doktor, kakak saya terlibat dengan mahkamah. Dan ada sekali orang dalam mahkamah masa kakak saya mengendalikannya tu, mati depan mata mereka. Seorang lelaki tua berusia, orang Malaysia, duduk di kerusi tu, duduk dalam bilik tu, kakak saya pun ada dalam tu. Kemudian magistrat kata, kalau macam ni kira kamu ni diisytiharkan bankrupt tau. Bila sebut lagu tu, apa? Bankrupt? Dia pegang sini, jatuh. Mati tu. On spot. Mati. Tu cara buat bisnes tu bang. Tu cara buat bisnes tau abang Da'i. Cuma dalam banyak-banyak sektor ni, setakat ni lah, saya tak pernah jumpa lagi orang tengok satu orang dia bankrupt, bila orang tanya, dia ni bankrupt pasal apa? Dia banyak sedekah, bankrupt tu. Hak tu saya tak pernah dengar lagi. Seumur hidup saya tak pernah dengar lagi sampai hari ni. Seumur hidup saya tak pernah dengar lagi orang yang bankrupt dengan sebab banyak bersedekah, banyak infak, banyak buat perkara-perkara yang berhubung kait dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Infak masjid, labur untuk masjid, untuk rumah anak yatim. Tak ada lagi. Sampai hari ini saya tak pernah dengar lagi satu orang yang kita tengok, ya Allah, awak dia ni merempak ni, la ilaha illallah. Oi, pasal apa ni? Hang nak tahu siapa? Dia ni dulu jutawan. Dia pergi infak semua duit dia, papa ke dana tu, mampu lagu tu. Tak pernah dengar ni sampai hari ni. Betul tak betul tak? Betul. Sampai hari ni tak pernah dengar. Hak ni satu fakta yang sepatutnya di-highlightkan kepada semua orang. Kita lah ni duk highlight kalau kita buat tengoklah Elon Musk, kalau hampa nak invest dalam teknologi, dalam ni apa semua kan. Tapi kita tak pernah highlight pun orang yang seumur hidupnya bersedekah dengan banyaknya di jalan Allah, tak pernah lagi dalam sejarah mereka ini bankrupt. Tak pernah lagi ada dalam sejarah. Jadi itu sebagai mukadimah saya untuk nak membuktikan kepada semua orang bahawa apa yang kita nak bincang ni, dia sebenarnya nak memastikan kita berada pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya cerita ni, saya ni ada portion dalam dia. Dr. Amir ada, Dr. Azman ada. Kami tak ada terlibat apa. Kalau orang kata setiap daripada kami pun ada jawatan kami, ada kerja hakiki kami yang kami ada gaji kami sendiri.
Kita tak perlu kepada orang kata perkara-perkara yang kita nak buat di sebaliknya. Jadi itu sebagai mukadimah yang pertama. Saya ada dua mukadimah. Ini kita satu round ni berapa minit? 10 minit kan kita kan? Boleh lah Ustaz. 5 minit, 10 minit. Kan? So saya dah 5 minit kan. So baki lagi 5 minit kan. Betul ya? Lagi 5 minit Okey. Lagi 5 minit saya nak sebut macam ni. Ada ni cerita ni Ustaz Badli Shah lah, suka cerita. Ustaz Badli Shah ni dia cerita rakyat ni banyak. Jadi dia kata suatu hari dekat satu rumah ni ada tikus, jiran dia ayam, kambing dengan lembu, jiran dia. Tikus ni dia duduk masuk bawah rumah orang lah, dia duduk kata. Jadi dia ada jiran dia lah tikus ni. Jadi satu hari tikus ni dia ada problem dia ialah ular nak main makan dia. Jadi dia pergi minta tolong dekat ayam. Dia pergi kat ayam kata, "Oi, hang main minta tolong kat aku tak ada kena mengena dengan ular tu. Ular nak main kat aku terbang naik pokok, aku tak ada lah kena nak makan. Tu bukan masalah aku," dia kata. Lepas tu tikus ni pergi pula, dia kata, "Apalah aku pergi kat kambing. Hang ni besar, hang tolong aku Ustaz. Ular ni duduk main, duduk riki aku, lagi dia telan aku." Kambing tu kata, "Tak pasal aku nak pergi cari pasal dengan ular, ni bukan masalah aku." Dia pun kata lagu tu juga. Lepas tu dia pergi pula kat lembu, dia kata, "Lembu tolonglah aku, hang ni besar, hang duduk sekali atas ular tu, mati ular tu." Dia kata, ular kata, "Aku tak ada pasal nak dengar cerita hang, aku duduk ragut rumput jauh daripada ular ni, aku tak mau tahu, ni bukan masalah aku." Dia kata lagu tu. Tak apa, okey, tak apa. Jadi tikus ni pun dia duduk hidup lagu tu. Tiba-tiba satu hari ular tu ular main, ular pergi patuk tuan rumah. Ular patuk tuan rumah rebah. Apa orang main, jiran semua main, dengar dia jerit tolong, depa bawa keluarlah dia punya bisa apa semua. Lepas tu seorang jiran kata, "Ni tak boleh ni. Badan dia seram sejuk ni. Kita kena sementara nak tunggu ubat main ni, kita kena bagi dia minum dulu ni. Dia kena minum macam herba-herba ni. Tapi yang paling bagus sekali kalau dia boleh minum sup ayam." Nak cari ayam tahu mana Ustaz? Ayam jiran tadi ya. Hak yang kata bukan masalah dia. Jadi ayam tu ambil, sembelih ayam tu, buat sup. Bagi tuan tu minum. Lepas tu duk sat lagi tu, dah habis dah tu. Kawan ni dia kata, kita ni nak kena ni. Kena bagi dia ni ada tenaga balik ni. Tak ada tenaga cepat ni melainkan sup kambing ni. Kena bagi dia makan kambing. Cari kambing mana Ustaz? Kambing hak tadi. Hak yang kata bukan masalah dia. Tu. Ditangkap dia, sembelih dia, buat kambing panggang, bagi tuan dia makan, cargahlah tuan tadi tu. Bila dia dah cargah dia hidup, dia seronok lah sebab orang kampung tolong dia. Dia kata, "Aku nak kena buat kenduri ni, jamu semua orang. Aku hidup ni, kalau tak aku mati dah ni." Dia nak buat kenduri, dia kata nak sembelih pak tu. Lembu mana Ustaz? Lembu jiran tadi. Yang jiran kepada tikus tadi, betul tak? Yang kata bukan masalah dia. Lembu tu pun kena sembelih, habis buat kenduri mati. Lah ni yang hidup siapa dia? Yang hidup tikus itu je. Yang tadi dia tu yang takut, dia yang hidup. Cerita dia apa? Tajuk perbincangan hari ni, ramai orang tengok, ni bukan masalah aku tak mau duk tahu. Esok bila kena batang hidung, baru dia nak jadi macam ayam, nak mengelupuk, baru nak jadi macam kambing, baru nak jadi macam lembu. Tu cerita dia. Jadi dengar elok-elok daripada dua orang pakar kita nak bagi tahu. Baik, wakaf, Nabi yang sebut maksud dia. Bukan orang lain. Nabi sendiri yang bagi maksud dia. Betul ya, Prof. Amir? Betul kan? Nabi yang sebut. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata, "Habasta aslaha." Nabi kata, asal dia kena jaga. Pokok dia kena jaga. Jangan bagi rosak. Apa dia? La yuba'u, jangan jual dia. Wala yuhabu, jangan buat hibah. Wala yuras, jangan diwariskan dia. So Nabi yang habaq kata, jaga pokok, jangan buat. Yang lain boleh buat, tak ada masalah. Nak ambil dia punya contoh pokok kurma. Pokok biar atas situ. Dia punya buah-buah dia, bagi setengah untuk yang kita nak buat, setengah lagi nak niaga, nak jual, nak dapat untung, nak lipat, nak rolling duit balik. Sila tak ada masalah. Yang penting pokok tu jangan kacau. So point dia nak bagi tahu kata, kalau nak cerita tentang pelaburan, benar yang paling penting sekali adalah pokok dia, ibu dia dalam pelaburan. Especially bila kita nak cerita tentang pelaburan yang nak mendatangkan keuntungan.
Dia bukan boleh duk labur hari ni, esok nak. Dia tak boleh lagu tu. Dia bukan lagu tu. Pelaburan ni dia ada dia punya tempoh masa dia ada ilmu dia dan sebagainya. So bila berkaitan dengan wakaf, wakaf adalah satu pelaburan di dunia dan di akhirat. Untuk pengetahuan semua, contoh paling mudah adalah wakaf Universiti Al-Azhar. 1 minit lagi daripada saya. Universiti Al-Azhar adalah wakaf yang terbesar sekali antara yang diketahui oleh masyarakat, yang mana ibu dia, pokok dia itu dipelihara, yang datang daripada hotel, pertanian, hospital, perkilangan dan sebagainya. Tapi dia punya keuntungan yang datang, sebab pelaburan dia mesti kena main dengan untung dia. Keuntungan yang mai tu mengikut laporan yang dibuat oleh UTHM, yang saya baca 3-4 tahun sudah, mengatakan bahawa annually yang diperolehi oleh Universiti Al-Azhar adalah sebanyak 800 juta. Sebab tu dia boleh bagi kita semua ni belajar percuma je, Ustaz. Wallahu a'lam. Itu pengenalan ringkas daripada saya. Hadza wabillahi taufiq. Masya Allah Ustaz Don. Saya rasa nak kena cari duit ni nak kena keluar melabur terus ni untuk kita berwakaf. Jadi sekarang ni manfaat daripada RM1 beli biskut RM1. Saya ada buka kedai halal mat. Namanya Daimat. Jadi kita bagi tahu dekat makcik tu, makcik bagi RM1, saya beli biskut makcik. Dan biskut ini saya jual dengan harga RM1.50. Dan 50 sen itulah kita gunakan untuk kita bangunkan pondok warga emas kita di Bukit Badong sana tu. Jadi maknanya satu elemen yang cukup hebat yang dikembangkan oleh Ustaz Don tadi, menyebabkan kita faham kepentingan wakaf itu bukannya sekali gedebuk je, tapi untuk manfaatnya berpanjangan. Jadi kita nak tanya kepada Prof Dr. Azman lah, sebab kalau kita dengan Ustaz Don sebut jadi pasal rolling. Jadi macam mana kita nak untuk rolling duit-duit ini, untuk kita gandingkan dia dengan elemen wakaf itu sendiri, supaya ia dapat digunakan bukan sekali bagi je, tapi dapat digunakan berkali-kali sehingga ke anak cucu, sehingga kan berlapis-lapis orang boleh belajar di universiti, pergi hospital dan sebagainya. Dr. Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Dai Aiman, Ustaz Don Daniel dan Prof Maria Dr. Amir, seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang kita bincangkan pada hari ini adalah tajuk yang menarik dan memang sekarang ni banyak orang bercakap tentang pelaburan dan juga wakaf. Jadi yang menariknya adalah bagaimana kita nak memastikan duit wakaf ataupun sumbangan wakaf itu sustain, berterusan dan juga dapat generate income seperti yang Ustaz Don sebut di Universiti Al-Azhar dan universiti-universiti lain, banyak lagi tempat-tempat lain, madrasah-madrasah di dunia Islam, yang mana sumbangan mereka yang terdahulu, orang dahulu telah memberikan impak yang begitu besar kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengambil manfaat, dapat belajar dengan percuma dan dapat mengembangkan ilmu Islam, dapat menyebarkan lagi dakwah Islam dan seterusnya. Aktiviti-aktiviti kebajikan, kemasyarakatan, macam-macam boleh buat apabila ada sumber ataupun ada dana. Jadi di antara perkara yang menarik sekarang ni, akhir-akhir ini, ialah banyak kajian dibuat dan juga polisi dibuat tentang bagaimana nak bangunkan aset wakaf. Dan kita perhatikan majma' fiqhi, badan-badan fiqh dan badan-badan fatwa di seluruh dunia juga telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menarik, yang membenarkan aktiviti-aktiviti pelaburan wakaf dan juga aset-aset yang boleh diwakafkan, seperti sekarang ni suku, seperti unit trust, seperti saham, dan juga wakaf tunai. Jadi ini semua adalah di antara
inovasi ataupun perkara yang baru di dalam market ataupun dalam pasaran yang mana sebagaimana Da'i Aiman tunjuk tadi, guna handphone saja kita boleh menderma ataupun melakukan amalan kebajikan ataupun melakukan sedekah jariah. Dan wakaf ini adalah dikaitkan dengan amalan yang berterusan. Jadi wakaf sebenarnya sama dengan sedekah, sama dengan tabaruk, amalan tabaruk kebajikan yang lain. Cuma yang menarik tentang wakaf ini ialah habsul asal wa tasbil manfaah. Capital ataupun prinsipal ataupun aset wakaf itu dilindungi dan juga itu rukun pertama. Yang kedua ialah mana-mana income ataupun manfaatnya itu disalurkan kepada badan-badan kebajikan. Seperti kalau dahulunya tanah kubur, tanah jadikan tapak masjid. Jadi penggunaan dia tak boleh lagi untuk guna benda lain dan manfaat itu akan berterusan. Dan sekiranya ia melibatkan ladang kurma, kita tengok di antara wakaf yang terbesar di Saudi yang Rajahi, yang mana wakaf itu memiliki bank dan juga memiliki ladang kurma yang besar itu. Jadi income yang diperolehi daripada harta-harta wakaf itu boleh digunakan untuk macam-macam aktiviti kemasyarakatan dan juga aktiviti dakwah, aktiviti pendidikan, aktiviti sosial dan seterusnya. Ia amat menarik. Dan yang akhir sekali kita tengok recent development di tempat kita di Malaysia ini, SC Suruhanjaya Security telah mengeluarkan sebelum ni sudah ada guideline berkenaan dengan unit trust, tapi yang akhir-akhir ini tahun lepas, tahun 2020 dikeluarkan guideline berkenaan dengan wakaf featured, ditambah chapter 14 dalam panduan untuk issuance of unit trust. Mana-mana fund manager yang nak memperkenalkan fund yang berteraskan yang bercirikan wakaf, dia kena ikut peraturan tersebut. Jadi dalam kalau kita tahu, maknanya kita semua tahu bahawa salah satu platform yang banyak orang kita melabur ialah melalui unit saham amanah ataupun unit trust. Sama ada ASB, ASN ataupun yang public mutual ataupun yang CIMB dan lain-lain lagi. Terlalu banyak fund-fund dana investment unit trust sama ada di Malaysia ataupun di luar negara yang patuh syariah. Yang dahulunya mungkin tak banyak pilihan, tapi sekarang ni terlalu banyak pilihan kita untuk kita melabur dengan pulangan yang begitu tinggi, begitu menarik. Sampai ada yang boleh beri dalam setahun itu lebih daripada 10% boleh beri pulangan. Jadi kita tidak ada kepakaran, kita nak beli saham, kita perlu kepada kemahiran. Kita perlu belajar kena tahu fundamental dan juga kena tahu nak baca carta, kena tahu. Kita tak ada masa, jadi kita beli unit trust. Ini unit trust ini melabur sama ada pada saham, pada equity, syarikat-syarikat yang disenaraikan di bursa, dan mungkin juga instrumen-instrumen pasaran modal yang lain seperti suku, ataupun mereka juga kadang-kadang ada unit trust yang melabur untuk interbank money market placement, interbank placement yang patuh syariah. Jadi yang menariknya ialah semua itu all the way itu ada pemantauan syariah. Ada pemantauan syariah, jadi aktiviti pelaburan itu juga patuh syariah, jadi kita tak payah risau lagi. Dan pada masa yang sama kita boleh melabur, pada masa yang sama kita boleh juga melakukan kebajikan melalui wakaf yang ada feature wakaf. Seperti Bank Islam telah melancarkan Makmur My Wakaf Fund pada Mac 2021, di mana daripada dividen pulangan unit trust tadi boleh kita tetapkan, kita boleh isi borang, kita kata apabila kita subscribe saja, kita beli unit trust ni automatik 50% kita boleh salurkan kepada wakaf. Jadi sedar tak sedar kita dapat pahala yang berterusan. Dividen itu akan disalurkan kepada Majlis Agama Islam ataupun yayasan wakaf yang dibenarkan oleh Majlis Agama Islam, nazir ataupun mana-mana badan yang dibenarkan oleh Majlis Agama Islam untuk menerima return daripada pelaburan tadi. Bank Islam ada memperkenalkan unit trust berteraskan wakaf
PMB, collaboration dengan Wakaf An-Nur. Mereka juga telah memperkenalkan unit trust PMB An-Nur Wakaf Income Fund 50 sen per unit. Mereka yang Bank Islam tadi paling rendah RM200. Yang PMB ini 30% daripada income akan disalurkan kepada institusi wakaf, dan yang selebihnya akan recapitalize balik. Yang kemudiannya kita ada kenanga wakaf Al-Ihsan Fund, 50% daripada dividen akan disalurkan kepada wakaf, dan ini juga dilancarkan pada tahun ini, pada April tahun ini, sebelum sekitar bulan Ramadan baru ini. Kemudian minimum pelaburan adalah RM1,000. Jadi kita ada peluang sama ada kita boleh direct kita melabur duit yang kita ada ke institusi wakaf, ataupun kita buat aktiviti wakaf kepada aktiviti yang dianjurkan oleh orang yang kita percayai, pihak yang kita percayai, ataupun dengan cara kita melabur, kita tak hilang pun capital ataupun duit kita, tetapi pada masa sama kita akan mendapat pahala wakaf. Jadi mungkin pahala ini kita tak tahu, pahala ini yang mungkin akan menyelamatkan kita daripada api neraka, sebab bekalan yang bermanfaat kepada seseorang itu selepas pada kita mati, salah satunya ialah sedekah jariah. Jadi kita kena smart, invest smart ni kita kena smart dalam melakukan membuat perancangan kewangan. Bukan saja kita generate income untuk masa terdekat, tetapi juga untuk year after, untuk lepas daripada kita hidup ini, bekalan kita itulah bekalan kita selepas kita mati. Jadi kita banyak peluang sebenarnya dengan adanya unit trust berteraskan wakaf dan yang telah dikeluarkan dengan guideline yang telah dikeluarkan oleh SC, dan banyak lagi platform lain. Saya rasa kita lebih sebenarnya masyarakat Islam Indonesia lebih berpeluang untuk kita melabur, dan pada masa sama kita dapat mendapat pahala tersebut. Pernah saya bercakap tentang unit trust dengan berteraskan ataupun berjadikan wakaf ini. Ada audiens tanya, dia kata macam mana kami nak mohon duit bantuan wakaf. Jadi masalahnya public baru saja kita launch unit trust berteraskan wakaf ini, mereka tanya macam mana kita nak dapat benefit, nak mohon bantuan wakaf. Kena cari Dr. Amir lah. Kena cari Dr. Amir lah, minta duit wakaf. Masalahnya terlalu awal lah, masih lagi dan nak tengok hasil. Jadi sebenarnya hasil itu bukan dapat kita perolehi serta-merta. Dia memang memakan masa lah. Jadi kalaulah tuan-tuan masyarakat orang ramai tidak menyumbang, jadi macam mana dia nak grow fund unit trust yang berteraskan wakaf tadi, nak membangun, nak bertambah, nak kuat. Jadi kalau sebenarnya kita boleh menyokong, kita boleh buat sumbangan kita melalui pelaburan tadi, ataupun kita boleh terus. Saya tengok orang Malaysia memang suka menyumbang, suka bersedekah, suka buat kebajikan. Saya memang perhatikan banyak apabila dibuat kutipan derma, memang kita mudah memberi. Cuma kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kita tak ada strategi, kita bagi kadang-kadang one off, tidak ada perancangan yang baik. Jadi kita tak boleh tengok hasil itu, ataupun kadang-kadang sekat jalan. Ini yang kita tak nak lah. Kita dah beri duit, orang minta duit, nak beli tanah, nak buat masjid, tengok-tengok terbengkalai. Jadi stres lah. Jadi kita kena lebih berhati-hati, kita kena pastikan aktiviti yang dibuat itu memang secure, memang selamat dan boleh dilaksanakan, kerana kita nak pahala kita itu berterusan. Jadi kalaulah benda kebajikan yang kita buat itu tidak dilaksanakan, maka kita tidak akan mendapat pahala yang berterusan. Jadi kita kena pastikan ia betul-betul dibuat, dan sekarang ini ramai orang smart lah, maknanya penerima lebih cerdik, dan mereka meminta laporan kewangan, meminta laporan update aktiviti, dan mereka minta tagging. Kadang-kadang sumbangan kalau sudah ada sekolah atau madrasah tahfiz, mereka kata untuk apa, ini projek untuk apa, jadi mereka nak tagging. Nak bantu pelajar miskin ke, okey. Jadi mereka nak tengok ke mana pergi duit mereka.
Jadi sekarang ni banyak platform dan sama ada kita nak menderma terus, mewakafkan terus, melakukan aktiviti wakaf directly, ataupun kita dengan platform-platform yang ada seperti institusi Yayasan Wakaf Malaysia ataupun institusi wakaf yang lain yang dipercayai, dan kita nak mendapatkan pahala yang mana ia tidak akan berulang. Ketika kita hidup inilah kita hendak membuat pelaburan yang abadi untuk selepas pada mati, dan ia akan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah manfaat yang berpanjangan. Itulah saja untuk orang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jadi Prof, kalau ada duit lebih-lebih tu Prof, kita bagi dekat Ustaz Don. Ustaz Don dia pandai rolling duit tu. Nanti boleh berkembang-kembang duit tu dan kita boleh buat satu syarikat umrah percuma. Nanti Ustaz Don lah buat nanti. Kita boleh pergi umrah percuma nanti. Okey Ustaz . Okey baik, kita tadi Prof ada sebut lah Prof. Duit tu pergi mana? Duit tu pergi mana? 2-3 kali Prof ada sebut tadi. Tapi nak jawab tu kita kena tanya Dr. Amir. Sebab Dr. Amir daripada Yayasan Wakaf Malaysia menerima, di antara yang menerima duit-duit daripada pelaburan-pelaburan ni, dan duitnya dapat kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Yayasan Wakaf Malaysia ni bukan main besar kita tengok. Tapi kita nak tanya juga, mana projek-projek ni macam nampak tak nampak je. Dr. Amir boleh cerita sikit tak? Silakan Dr. Amir. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dai Aiman, sahabat saya Ustaz Don dan juga Prof Madya Dr. Azman. Sebelum mana mengulas cerita tentang ke manakah kita belanjakan duit ataupun kita agihkan duit-duit wakaf yang diterima oleh Yayasan Wakaf Malaysia ni, anda tertarik dengan kupasan Ustaz Don tentang bankrupt ni. Ustaz Don bercakap tentang bankrupt di dunia, tapi anda rasa apa yang lebih kita takutkan lagi itu ialah apabila kita ini nanti akan bankrupt di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Allah telah bekalkan kita, sediakan kita rezeki di dunia. Kalaulah sekiranya kita tak melabur dalam pelaburan yang sebetul-betulnya, mungkin ada kemungkinan kita akan bankrupt di akhirat. Wakaf ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, adalah salah satu mekanisme untuk mengelak kita supaya tidak bankrupt di akhirat. Inilah peluang-peluang kita supaya kita, kalau kita berwakaf, kerana wakaf ni sebab apa sangat menarik, kerana wakaf ini menjanjikan pahala yang berterusan. Kita wakafkan sekarang dan pentadbir wakaf telah memanfaatkan harta wakaf kita itu, dan apabila kalaulah kita ditakdirkan mati, apabila wakaf kita itu dimanfaatkan oleh penerima-penerima wakaf, insya-Allah pahala kita akan berkekalan, berpanjangan. Yang ini yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW, sadaqatun jariyah, kan, pahala ataupun sedekah yang berpanjangan. Ada 3 perkara dah meninggal nanti, ini yang kita harapkan, iaitu sedekah yang berpanjangan, ilmu yang dapat dimanfaatkan, ataupun anak soleh yang mendoakan kita. Jadi kita ada di dunia ni diberikan oleh Allah SWT rezeki. Marilah sama-sama kita aim, kita target supaya ada bekalan di akhirat supaya kita tidak bankrupt di akhirat nanti. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila Dr. Azman mengupas tentang sekarang ni ada produk baru, di mana produk baru ni, kalau sebelum ini bila kita melabur, kita hanya aim untuk mendapat keuntungan di dunia saja. Letak duit 100,000 dalam unit trust, dapatlah 10%, dan 10% itu akan kembali 100% kepada kita. Maksudnya semua duit dividen itu akan masuk semula kepada kita, jadi kita akan bertambahlah kita punya kekayaan itu. Tetapi apa yang sekarang ini, satu pendekatan yang baru, di mana kita, maksudnya ada unit trust, company unit trust ini menyediakan peluang untuk kita dapat di dunia dan juga akhirat, dividen di dunia dan juga di akhirat. Unit trust itu, investment tersebut digandingkan dengan elemen wakaf. Yang ini yang kita nak ceritakan, yang Dr. Azman tadi dah kupas. Saya bagi contoh, satu unit trust, saya bagi contoh yang ada bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia ialah Kenanga Investor Berhad dan juga Maybank Investment Berhad. Apa yang dilakukan ialah, katakanlah mereka ini dapat berjaya mengumpul 10 juta. 10 juta ni datang daripada para pelabur lah.
masyarakat yang nak melabur, jadi dikumpulkan duit 10 juta ni sebagai investment. Jadi bila dapat 10 juta tersebut dilaburkan oleh company unit trust yang profesional, yang pandai menguruskan dana-dana ini, katakanlah ya Da'i Aiman dia dapat kumpulkan ataupun dia dapat dividen 10%. Daripada 10 juta, 10% maksudnya dapat keuntungan 1 juta. Okey, 1 juta ini akan pula diagihkan, katakanlah agreementnya 50% akan diagihkan semula kepada pelabur. Maksudnya 500,000 akan dipulangkan semula kepada pelabur, 500,000 lagi itu akan diwakafkan. Jadi para pelabur, dia bukan hilang semua duit dividen dia dapat, tapi dapat separuh. Kerana apa? Kerana dividen yang separuh lagi itu akan diwakafkan kepada Yayasan Wakaf Malaysia ataupun Majlis Agama Islam negeri-negeri. Okey, katakanlah syarikat tersebut bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Kami di Yayasan Wakaf Malaysia akan menerima 500,000 tersebut sebagai wakaf, iaitu wakaf oleh siapa? Oleh para pelabur sebelum itu lagi. Yang letak duit 100,000, 50,000 kan. Jadi kami akan menggunakan duit manfaat tadi tu 500,000 sebagai wakaf tadi tu, kita akan tentukan projek-projek mana yang kita nak usahakan. Sebab apa? Kami memegang amanah untuk generate pahala kepada para pewakaf tadi. Supaya okey, contohnya apa yang kita buat dalam musim Covid baru-baru ni kan, Da'i Aiman, kita di hospital-hospital kita banyak perlukan katil-katil pesakit. Yang kita bantu sebelum ini contohnya ialah katil ICU. Katil ICU tu dengan kelengkapannya, satu katil tu harganya dalam 100,000 dengan mesin dia lah. Dia bukan katil saja tetapi dengan peralatan ventilator semua tu, satu katil saja ICU katil tu kosnya ialah 100,000. Jadi katakanlah kita ada allocation 500,000 daripada dana pelaburan ini, wakaf pelaburan ini, jadi kita boleh beli 5 katil. In fact memang betul pun dalam yang last yang kita buat tu, kita beli 5 katil dan kita letakkan ataupun kita wakafkan kepada Eshta, Hospital Tengku Ampuan Afzan di Kuantan. Jadi dengan adanya 5 katil ini, usianya mungkin akan dimanfaatkan selama 15 tahun ataupun 10 tahun mengikut kemampuan itu. Jadi selagi mana katil tersebut dimanfaatkan oleh pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan di hospital, selagi itulah pahala itu akan mengalir kepada tuan-tuan dan puan-puan pewakaf-pewakaf sekalian. Itu satu contoh di mana kita menggunakan untuk manfaat dalam bidang kesihatan. Banyak lagi sebenarnya yang macam Dr. Azman bagi tahu tadi. Sebenarnya bakal-bakal penerima ni sangat-sangat banyak berbanding dengan orang yang nak mewakafkan. Jadi kami bukan, maksudnya kita projek kita sangat banyak. Contohnya dalam sekarang ni orang yang nak perlukan, yang nak bangkit semula dalam bidang ekonomi kan, yang hilang punca pendapatan. Jadi mereka nak bangkit semula, mereka perlukan seed money untuk capital untuk memulakan perniagaan. Boleh tak dana wakaf ini kita salurkan untuk beli, contohnya nak buka simple je, dia nak berniaga PAU. Jadi PAU tu perlukan payung, perlukan mesin pengukus PAU tersebut. Jadi perkara-perkara begini nampak simple tetapi sangat membantu bagi mereka yang nak menjana semula ekonomi. Jadi Ana rasa inilah peluang tuan-tuan dan puan-puan dengan pelaburan yang tuan-tuan buat, kita allocate sedikit sebahagian daripada dividen itu kepada manfaat wakaf yang akan dimanfaatkan, akan dinikmati oleh banyak masyarakat kita. InsyaAllah dunia dapat, akhirat pun dapat. Yang sikit lagi Ana, kalau ada masa, kita yang menguruskan wakaf ini tuan-tuan pun kena bijak juga. Kerana apa? Kerana banyak sekarang ni yang claim nak buat wakaf tetapi ia tidak dimonitor, tidak dikawal selia dengan baik. Jadi Da'i Aiman, seperti yang kita bincang sebelum ini, kita kena, masyarakat kena bijak juga, kena melihat semula betul-betul ke manakah wakaf anda, ke manakah wakaf tuan-tuan dan puan-puan tu disalurkan. Jadi dalam konteks wakaf ini, yang paling utama pemilik amanah tunggal bagi harta wakaf kita ni ialah tak lain tak bukan ialah Majlis Agama Islam Negeri. Jadi Ma'in itu adalah pemilik amanah tunggal yang paling utama untuk kita wakafkan. Kerana mereka lah penjaga
amanah wakaf tersebut. Yang keduanya barulah kita ada macam contoh Yayasan Wakaf Malaysia, kita ada Jauhar dan juga kita ada perbadanan-perbadanan yang dikreatkan yang diberi status mutawali. Jadi poin Ana di sini dari Aiman sebelum Ana untuk round pertama ini ialah kena cari entiti wakaf yang ada authority. Itu sangat penting. Itu sekian dulu untuk round yang pertama ini. Barulah saya tahu kenapalah Dr. Amir tak tulis besar-besar YWM tu dekat payung yang makcik tu jual pau tu. Barulah saya tahu ni duit pergi kat situ. Bangunan tu tulislah YWM. Barulah saya sedar. Saya ingat duit tu pergi ke mana lah tadi. Minta maaf lah Dr. Amir. Saya ni sangka buruk pula. Tapi nak ceritanya kat sini buat baik ni jangan tunjuk orang sangat. Kan? Begitulah Dr. Amir ya. Jadi yang paling penting tadi last point daripada Dr. Amir tadi tu. Maknanya kalau kita nak invest ataupun kita nak berwakaf ni, kita kena cari tempat yang betul, tempat yang tepat dan sebagainya. Tapi sebelum tu saya nak tanya Ustaz Don. Ustaz, kalau saya ada 10,000 Ustaz, berapa ribu saya boleh invest Ustaz? Ustaz rasa berapa yang sesuai? Tengok lu 10,000 tu yang ada di tangan ke, yang ada dalam bank. Dai Aiman lain. Betul tak Ustaz? Prof Amir ya? Prof Azman tu ya? Dia 10,000, dia kata kita ada 10,000. 10,000 tak mana? Kalau 10,000 dalam tangan, bagi semua. Hak 10,000 simpan tu ada lagi. Itu cara dia. Saya suka macam tu. Okay. Sebab itulah tengok siapa yang tanya. Kalau orang tepi jalan yang memang nak dapat 10,000 susah dia kalau 10, kita kata 10,000 tu tuan bagi hak yang zakat dulu, lepas tu hak yang lain tuan ambil bagi sikit-sikit pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau Dai Aiman dah bukan cara lagu tu. Bukan cara. Bukan macam tu Patutlah Ustaz Don ni kaya. Okey, baik Ustaz. Saya sebenarnya Dr. Amir, saya kalau ada satu promosi wakaf ataupun invest, ada tempek muka Ustaz Don, yang tu saya nak invest. Sebab Ustaz Don ni memang confirm takkan je nak tipu kot. Letak muka dia dekat billboard tu takkan nak tipu kot. Jadi saya mesti invest. Tapi kalau letak muka Pak Mat goreng pisang, mana saya nak invest? Tak boleh dipercayai. Tapi belum tentu juga. Sebab kita tak tahu Ustaz Don ni tahu ke tidak muka dia digunakan ke, ataupun bila masa pula aku buat skim pelaburan ni? Rupanya orang lain yang gunakan muka Ustaz Don ni kan. Saya dah melabur ribu-ribu dah ni. Jadi kita nak minta nasihat daripada Ustaz Don lah kan. Sebab saya rasa Ustaz Don dah biasa kenal dah ni. Orang pakai muka untuk bisnes, untuk pelaburan dan sebagainya. Bagi sikit Ustaz Don. Jual bihun pun ada buah muka saya. Jual bihun. Bihun pun jadi juga. Okey, sila Ustaz Don. Tapi tak apa. Saya cakap tu berseluruh aja, bukan kata saya marah apa, tidak kan. Saya mukadimah dululah round kedua ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada satu hadis Nabi kata kepada kita, zikir adalah benda yang bagus. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Hanya satu-satunya ibadah dalam Al-Quran yang Allah suruh perbanyakkan adalah zikir. Allah kata fadhkurullaha katsira. Zikirlah kepada Allah banyak-banyak. Kita dalam Quran kita tak akan jumpa semayanglah banyak-banyak. Tak ada. Dalam Quran dia ada peliharalah semayang. Dia suruh jaga semayang jaga. Sikit tak apa, yang fardu tak apa, jaga. Hang jaga elok-elok, hang semayang awal waktu, hang jaga dia punya rukun, wajib, sunat dia semua, insya-Allah hang masuk syurga. Dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang ke-22 kalau tak silap saya. Jalan ke syurga, bila mana seorang sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kalau aku semayang 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku halalkan halal, aku haramkan yang haram, aku masuk syurga tak?" Nabi kata, "Na'am." Nabi kata masuk syurga. Jaga semayang. Dia semayang ni kena jaga. Tapi perbanyakkan, Allah kata dalam Quran untuk zikir. Fadhkurullaha katsira. Allah kata zikir pada Allah banyak-banyak. Wadhkurullaha katsira. Jadi zikir ni bagus. Kemudian dalam hadis Nabi habaq pula seafdal zikir. Nabi kata afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Tapi bila semua orang baca yang tu, orang tertinggal perkataan yang ada dalam situ. Apa nama abang da'i? Orang tertinggal perkataan fa'lam.
Zikir ni tak pernah dia jahat. Zikir ni tak pernahnya tak bagus. Zikir ni semuanya bagus, insya-Allah. Subhanallah boleh, alhamdulillah. Dalam hadis Nabi kata apa? Alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhkan segala isi langit dan bumi. Mana zikir bagus? Allahu Akbar. Tidak ada ucapan yang paling bagus. Di antaranya la ilaha illallah. Lepas tu kalimah Allahu Akbar. Lepas tu ada lagi zikir, selawat dan sebagainya. Semua tu bagus. Tak ada pun kata tak bagus. Tapi kenapa dalam afdalul zikri Nabi bubuh fa'lam. Nak zikir ni dia kena tahu. Dia kena tahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Kena tahu ni walaupun nak buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun nak buat yang tu, kena fa'lam. Kena ketahuilah olehmu. Hang kena reti, hang kena cerdik. Walaupun kita hanya nak baca Allah, 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 Allah. Walaupun hanya nak baca yang tu. Ataupun nak ikut lagu Raihan. Allahu, Allahu, Allahu. Dia kena fa'lam. Kena fa'lam. Kena tahu. Kalaulah hanya dengan menyebutkan Allah sahaja pun kena tahu, apatah lagi benda yang melibatkan perkara-perkara rumit seperti pelaburan. Takkan hanya dengan hai-hai bye-bye saja. Tak boleh lah lagu tu. Hak ni lah yang terjadi kepada saya ketika mana saya duduk makan dekat restoran. Saya duduk makan kat restoran saya. Tiba-tiba ada seorang Mak Long dengan Pak Long. Dua orang tau. Mereka makan loving couple. Mereka duduk berdepan. Pak Long duduk depan dengan Mak Long. Mereka umur mereka perasan saya dalam umur 60 lebih. 60 lebih. Pak Long, Mak Long ni mereka keluar main makan. Prof Amir dengan Prof Azman. Mereka main keluar makan, main kat restoran saya, mereka duduk makan. Saya pun bila orang main, kita tegur lah semua daripada pintu masuk sampailah ke belakang pintu tu semua yang kita tegur. Terima kasih lah main restoran saya, tolong doa lah, saya doakan barakah. Mereka kata terima kasih Ustaz. Saya kata saya patut terima kasih. Main kat meja Pak Long dengan Mak Long ni. Pak Long dengan Mak Long ni kata, Ustaz, mainlah duduk makan dengan kami sekali. Saya kata, boleh Ustaz. Saya tengok semua orang, saya main duduk. Masa ni belum COVID ni. Main duduk. Saya kata, boleh Ustaz. Saya main duduk, insyaAllah. Elok saya duduk dengan mereka. Saya kata, kat saya punya kawan sekerja. Saya kata, ni hambuk main kat aku ayak sikit. Aku nak minum dengan Mak Long dengan Pak Long ni. Tengok mereka pun loving couple duduk. Elok duduk. Prof Amir dengan Prof Azman. Tahu dia kata apa saya. Dia kata, Ustaz, macam mana dengan pelaburan Ustaz? Okey ke? Jahanam. Sudah. Jahanam. Saya kata, Mak Long, saya ni kira duit akaun tak erti, Mak Long. Mana saya ada pelaburan? Saya kata begitu. Tu Mak Long tu kata, Ustaz tak ada? Ada. Allah. Mak Long dan Pak Long tengok gambar mereka buat dalam Facebook tu, mereka kata nak melabur dengan Ustaz Don, buh tahu sini. Jahanam. Aduh. Jahanam. Tu saya tanya, Mak Long berapa Mak Long buh ni? Daklah hari tu duit pencen Pak Long baru pencen. Mak Long ambil lah. Tak banyak lah Ustaz. Cuba dulu kali pertama. 1,500. Bodoh hilang lagu tu. Punca. Tu okey. Tu pertama lah. Tu yang pertama lah. Yang pertama cerita dia. Jadi saya nak cerita tu pengalaman sendiri lah Prof. Prof dengan doktor tu pengalaman sendiri. So saya nak bagi tahu kata, pertama, berlakunya scam ni bukan berlaku dalam pelaburan saja. Semua benda scam. Buah kurma pun orang scam. Telur pun dekat China orang scam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nak abang kata manusia ni ada baik ada jahat. So apa penasihat ni? Apa nasihat dia yang orang selalu bagi? Nombor 1, ambil nasihat yang akhir daripada Prof Amir, tapi nombor 1 kepada poin kita hari ni. Di slide kedua saya. Dia poin akhir Prof Amir, tapi poin pertama untuk saya. Apa dia? Tolonglah melabur dengan orang yang ada otoriti kerajaan. Yang orang dah letak betul-betul. Dah habak dah. Majlis Agama Islam adalah otoriti utama tunggal untuk pegang wakaf. Carilah benda yang melibatkan Majlis Agama Islam. Tak payahlah duk pergi nak terror sangat pergi kot tempat lain tu pasal apa? Nak terror tang mana kan? Awak nak buat lain sangat daripada orang lain ke? Berat mana sangat nak cari hak yang Majlis Agama Islam? Orang main kat kita.
Hang ni dengan majlis agama Islam mana? Tak, kami tak ada dengan mana-mana. Kita buat sendiri, senang sikit. Pasal apa nak kenal senang awak tak buat dengan majlis agama Islam? Kita boleh argue benda lagu tu, faham tak? Benda tu sepatutnya jadi argue. Fa'lam. Kena cerdik. Kena cerdik. Walaupun nak baca zikir, kena fa'lam. Kena cerdik. Kena tahu. Jadi kita yang pertama sekali, mesti dengan badan yang ada otoriti dalam negara. Dan kepada semua yang tengok kita ni, kalaulah daripada pelusuk-pelusuk kampung dan juga pelusuk-pelusuk bandar yang mungkin tak banyak sangat berkawan dengan dunia luar ni, hak mungkin sibuk hanya dengan dia punya Instagram, dia sibuk dengan kawan-kawan dia saja, dia tak tahu dunia luar ni banyak. Saya nak pesan yang kedua, apa dia? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ingat, bukan kita saja orang pertama yang nak invest. Orang lain invest banyak dah. Orang lain wakaf banyak dah. Kita aja baru dengar. Kita saja baru nak mula. Bukan bermakna kita baru nak mula, orang lain tak tahu. Bukan lagu tu. Jadi tanya dulu, sekurang-kurangnya tanya Tok Imam Masjid, tanya pegawai agama, pergi ke jabatan agama, pergi kalau tak boleh pun angkat telefon call. Kalau tak boleh call WhatsApp, tanya. Yang ni pelaburan ni mai kat saya selfie muka orang tu lagi bagus. Esok senang kita nak cari dia. Selfie dengan dia. Ni cek nak mai cerita pelaburan kat saya. No, cerita sikit tu. Dia cerita tu. Tak apa. Kita selfie dulu. Tak. Jangan selfie dengan saya. Pasal apa pula tak mau selfie? Selfie lah. Esok kalau hang menipu, aku senang nak cari hang. Boleh begitu. Dia macam ni. Saya sekarang nak habaq kat semua lah di luar sana ni. Ni pesanan. Saya baru habaq je kat kawan-kawan saya kemarin. Hari ni saya nak ulang balik lagi sekali lah dekat secara umum kepada semua. Apa dia? Untuk kita yang bekerja dan nak invest. Kita tak cakap lah kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar belajar dulu. InsyaAllah esok ada duit invest. Ni untuk yang dah dewasa. Yang dah dewasa ni saya sekarang nak sebut je. Apa dia? Kita bukan duduk dalam dunia persekolahan tau. Zaman sekolah dah habis dah. Kita sekarang dah dewasa. Bila kita dah dewasa, kita kena jaga diri kita. Tak ada warden yang akan jaga kita. Tak ada cikgu yang nak mai jaga kita. Dan andai kata kita salah, kita jangan duk pi tempek atas muka orang. Jangan duk pi salah kata warden tak tolong tengok, cikgu tak tolong jaga. Tak ada. Kita dah dewasa. Kita dah kerja. Ni bukan zaman sekolah. Jadi kita dah tak ada dah orang yang nak main ambil berat pasal kita, melainkan kita kena ambil berat pasal diri kita sendiri. Kita nak buat keluar duit kita yang kena cari. Kita kena usaha. Jangan nak tunggu orang main. Tak apa, ni kalau aku susah lagi, ada Tok Imam main dah tanya kat aku khabar. Tak ada. Ni bukan zaman persekolahan. Ini zaman dewasa. Zaman kita dah besar dah. Kita kena tinggal dah benda-benda zaman sekolah tu. Tinggal dah. Tak ada dah warden nak main kejut kita bangun subuh. Tak ada dah cikgu nak main tanya homework kita buat ke tak. Hang dah baca belum buku pasal mereka yang nak main tanya pasal investment ni apa semua. Tak ada orang nak main tanya lagu tu dekat kita. Kita dah dewasa. Kita duduk, kita tengok dia. Ni hang nak main ambil duit aku betul. Hang nak suruh invest. Main kita tangkap gambar dulu tengok. Oi, jangan. Kita nak takut pasal apa? Dia kata jangan pasal apa kita nak takut. Dia nak ambil duit kita. Selfie. So kalau hang buat apa-apa kat aku, senang aku nak cari hang. Kalau buat begitu. So, nombor satu, ambil yang legal. Nombor dua, tolong tanya. Bukan kita orang yang pertama. Nombor tiga, tengok wajah-wajah yang dia guna. Kalau dia guna muka Ustaz Don, mai tanya pejabat Ustaz Don. Mai tanya pejabat Ustaz Don. Assalamualaikum. Ni makcik nak tanya, betul ke Ustaz Don ada pelaburan? Pejabat saya tahu saya ada pelaburan ke tak? Saya mesti abang kat mereka punya. Siapa mesti tahu punya. Angkat telefon, tengok muka. Siapa pakai, muka Kak Siti Nurhaliza kita. Angkat telefon, Assalamualaikum. Ni PA Siti Nurhaliza kan nak tanya. Siti Nurhaliza ada pelaburan ke? Tanya. Baru senang. Tengok pula muka siapa pakai. Da'i Aiman. Angkat telefon, Assalamualaikum. Da'i Aiman ke? Ada buat wakaf ke? Wakaf tang mana tu? Wakaf tang dekat negeri Kelantan. Tak. Saya bukan duduk kat negeri Kelantan. Saya duduk tang sini. Bila tanya lagu tu, senang kita dapat maklumat. Jadi tengok muka dia nak pakai muka siapa. Yang tu penting. Yang tu penting juga. Dan untuk nak tahu kalau dah penuhkan yang legal, nombor satu yang authority, yang kedua kita dah tanya orang, yang ketiga kita tengok dia biasanya dia akan pakai muka orang-orang yang penting lah. Jangan tengok muka dulu. Tengok ni dulu. Ikut turutan yang saya bagi tahu. Nombor satu, tengok authority dia.
Nombor 2, tengok dia punya tanya orang. Ni hang bisa dengar ada nama Macau scam. Hang bisa dengar tak Macau ni? Betul, tanya yang kedua, tengok dia pakai watak apa. Yang keempat, yang terakhir, apa dia? Dalam dunia tak ada cara untuk dapat duit kaya cepat. Sebab guru saya pesan, cepat dapat, cepat hilang. Cepat dapat, cepat hilang. Hak ni kata guru saya. Dan Nabi pun ajak kita, kalau tengok dalam hadis, walaupun secara tak langsung, sekadar nak ambil pengajaran daripada hadis sahaja. Mungkin saya salah. Tapi daripada segi nasihatnya, tengok malaikat mai dekat Nabi, malaikat kata, wahai Muhammad, Tuhan perintahkan kami untuk bagi tahu dekat kamu, mau tak kami tukarkan lembah ni untuk jadi mah untuk kamu? Nabi tak ambil. Sebab dunia ni tak ada benda yang mudah untuk nak jadi kaya. Nabi tak ambil sebab Nabi buat sesuatu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang nak buat cepat kaya tu, bukan dia cerita dia. Tu cerita dia tu lah. Dan bila masuk tajuk pelaburan, dia memakan masa. Dengar Prof Azman Abak nanti. Dia memakan masa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hadza wabillahi taufiq. Masya Allah, Ustaz baru saya faham lah. Ini 4 perkara yang perlu kita jaga elok-elok. Ustaz Don dah bagi tips yang cantik-cantik dah untuk kita jangan terjerat lagi. Sebab masalahnya, bila orang invest ni kan, dia invest hari ni, invest esok nak untung lah. Maknanya dia tak baca. Dia tak baca. Dia tak maklum. 6 bulan, setahun dia tak maklum. Dia kena abang, makcik kalau boh kat kami ni, bukan esok dapat tau. Dia yang makcik kalau nak tengok untung sikit pun, makcik kena tengok 180 hari daripada sekarang. 180 hari. 3 kali 8. 244 hari daripada sekarang. 240 hari daripada sekarang. Makcik tanda kat kalender. 240 hari. Tahu kah? Kena habaq begitu. Baru dia jelas. Kalau tidak, kalau kata, ni nanti untung. Nanti tu dia ingat esok. Nanti tu dia ingat esok. Dan kalau saya nak highlight sikit je satu, kalau daripada segi maklumat yang diberikan oleh penganjur kepada kita, mereka suruh pegang dengan perkataan tipu. T-I-P-U. T apa dia? Tidak akan rugi. Orang yang kalau nak bohong kita, dia akan kata, ni tak rugi Mia ni. Mai bohong kita mesti untung Mia. Dia cakap begitu. Itu satu. Yang kedua, indah khabar daripada rupa. I indah khabar daripada rupa. Menyembang ni orang kata apa, sembang kencang. Lembu terbang. Pokok terbang. Gajah berbenah. Sembang kencang sampai lembu terbang. Gila. Jemput. Tu. Yang kedua, P apa dia? P peluang hanya sekali. Ni kalau hampa tak mai kat kami lah ni tak jumpa kami dah, kami nak pergi tempat lain lah. Macam aku tak boleh angkat telefon cakap dengan hang. Hang terus buat kencing kami lagu tu. Ni dulu masa saya muda, masa saya awal-awal kerja dulu umur 27, kalau orang cakap lagu tu kita gabra tau. Kita kalau aku tak buat law ni macam mana ni, kita tak jumpa dia ni dah apa. Hang nak buat teruk apa, dia ada nombor telefon. Hang angkat telefon dia. Ni hang mau tak duit? Hang mau main cari aku balik. Kalau hang tak mau sudah. Kita peluang sekali ya. Tapi benda tu saya belajar bila saya dah dewasa lagu ni lah, dah umur 37 nak masuk 40 ni barulah boleh berani lagu tu. Tapi nak share dengan semua orang supaya ingat tadi, buang dunia persekolahan. Kita bukan zaman sekolah dah, kita zaman dewasa lah ni. Kita dah orang dewasa. Kita kena tahu buat keputusan sendiri. Dan yang keempat, U. T-I-P-U. U. Untung besar. Ni boh kat kami 500 je. Esok boleh dapat 10,000 tau. Gila. Aku melabur abang Dai. Aku melabur dalam unit trust apa semua. Dia naik lagu tu lah. Lagu tu. Kepala tak ubah boh 500 nak boleh 10,000. Amboi. Nampak tak? Yang tu kena cerita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naik lagu tu Zara. Jadi bila kita kepada para penonton kita pada hari ini, tadi Ustaz Don ada banyak bagi tips-tips tu. Kejap lagi mungkin kita ada nak bagi quiz lah kot. Kita nak bagi quiz dan kita nak bagi tahu kepada para penonton kita yang nak mengajukan soalan, boleh menerusi website Invest Amat sahaja, www.isf2021.my.
yang boleh bertanya soalan ni iaitu kepada ahli panel dan menyertai pop quiz di hujung sesi kita pada hari ini. Dan penonton boleh klik butang di bahagian bawah sebelah kiri skrin untuk bertanyakan soalan. Dan setelah forum berakhir nanti, kita akan paparkan ataupun di bahagian bawah sebelah kanan skrin untuk menyertai pop quiz. Mungkin tadilah poin-poin yang Ustaz Don bagi tahu tadi, kita akan tanya balik di akhir siaran kita nanti. Baik, jadi kita nak tanya kepada pakar lah. Saya, Prof, saya adalah sikit-sikit duit dalam bank tu, bak kata Ustaz Don tu 10,000 tu, mungkinlah ada lebih-lebih sikit tu dalam bank tu, tak tahulah berapa ringgit agaknya. Tapi kita nak tanya kepada pakar kewangan, Prof Dr. Azman. Biasa kalau kita nak buat program-program wakaf ni, satu benda yang menjadi sentimen kepada maklong-maklong tadi tu, Kak Leha, Mak Ngah, Mak Cik untuk berwakaf, kan habis dibuka gelang-gelang, rantai-rantainya ambil lah Ustaz, saya nak berwakaf ni, nak hidup senang di akhirat nanti kan. Jadi mungkin Prof boleh nampak duit tu terkumpul dengan banyak. Jadi bagaimana daripada sudut perspektif Islam, kan, kewangan Islam ini untuk kita nak kembangkan lagi duit-duit ini untuk supaya apa, orang Islam ni boleh jadi kaya raya. Kita boleh buka pasar raya wakaf, kita boleh buka hospital wakaf, kita boleh buka sekolah wakaf, universiti wakaf dan sebagainya, dan kita boleh membantu orang dalam keadaan kesusahan. Dan mungkin ada bentuk-bentuk wakaf-wakaf yang lain yang mungkin Prof boleh ceritakan kepada kita semua. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke round kedua, kita bersama sekali lagi. Sebelum Ana menjawab soalan daripada Da'i Aiman tadi, nak tambah sikit pasal cerita Ustaz Don yang akhir tadi, agak menarik tentang skim cepat kaya tu. Sebenarnya yang skim cepat kaya ni bukan orang awam saja, orang yang intelek lah, orang yang kata profesional, kerja besar. Kadang-kadang profesor universiti pun ada yang hidup lah. Orang luar negara ajak melabur habis 60,000. Kadang-kadang ada yang kerja ni lah, kerja-kerja besar, kerja gaji-gaji mahal lah, pilot kat luar negara pun. Ada yang terkena dengan skim-skim pelaburan. Dulu masa dulu ada orang mabuk dengan pelaburan emas tu. Ada, jadi ramai lagi lah. Dia banyak persoalan, kadang-kadang mereka tanya apa hukum kan, tapi mereka pening lah duit kan, duit sebab return macam Ustaz Don cakap tadi lah, pulangan yang banyak. Jadi ada yang kata, ada yang tanya saya, lepas tu dia kata Dr. Azman ni dia tak faham, dia tak pernah melabur. Dia kata kenapa dia tak melabur sekali baru dia tahu. Jadi saya kata tak payahlah nak ajak saya melabur sekali, saya boleh harga dah kalau apa ni macam tipu tadilah, too good to be true, pulangan yang pelik, menjanjikan pulangan yang pelik kan dalam masa yang singkat. Jadi orang kita apa ni kabar-kabar tengok-tengok habis hilang. Yang macam Ustaz Don cakap tadi, duit pencen hilang. Yang apa ni yang baru-baru ni ada yang kawan saya cerita, dia kata pelik lah, dia kata dunia kapitalis ni mereka buat macam-macam, macam apa ni Bitcoin kan, yang kecil-kecil, macam-macam coin yang kripto yang baru keluar tu pun dia kata orang boleh melabur RM5 boleh melabur RM10. Jadi mereka kebas semua, orang kaya, orang miskin pun semua kena kebas. apabila jatuh harga apa ni Bitcoin yang dikeluarkan tadi, memang maknanya orang apa ni di sana, di luar sana banyak pihak yang ambil kesempatan. Ada banyak pihak yang dalam dunia sekarang ni dia nak cepat kaya lah. Ada yang mereka dah tahu, mereka organize, mereka anjurkan skim cepat kaya, mereka anjurkan judi. Banyak kalau kita nak carilah, tapi benda tu benda haram, jadi tak payahlah kita bersungguh sangat. Ada platform, ada saluran yang halal, yang apa ni Allah tidak apa ni melarang sesuatu kecuali ada penyelesaian ataupun ada alternatifnya. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, ya mahaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan memusnahkan riba. Jadi skim-skim cepat kaya tadi, kita habis duit. Kadang-kadang betul ni, ini kita berlaku pada semua orang lah. Kita habis duit dah, kita melabur beratus ribu, kadang-kadang puluh ribu. Jadi masa tu baru kita insaf. Ya Allah, 10,000 ni kalau laku wakafkan buat masjid. Barulah terfikir, ya Allah. Tapi masa ada 10,000 tu nak letak kat mana? nak bagi kat wakaf ke ataupun nak melabur cepat kaya? Kita kadang-kadang
Melabur. Ada kawan-kawan kita ramai lah, ustaz-ustaz pun kawan-kawan mengajar sekolah siap, dia kata sebab ada agreement, habis buat loan, sanggup buat loan, jadi tak pasal-pasal bayar bulan-bulan, bayar untuk duit yang hilang. Jadi itu cara ringkas supaya kita sedar, maknanya kadang-kadang ketamakan kita terlupa tentang sepatutnya di manakah kita salurkan ataupun kita belanjakan duit kita, kerana kita akan disoal pada hari kiamat nanti sebagaimana sebelum hadis, tidak berganjak kaki seorang anak Adam di padang mahsyar sehinggalah dia akan ditanya tentang 4 perkara, antara lain ialah tentang hartanya, bagaimana dia memperolehinya dan bagaimana dia membelanjakannya. Jadi persoalan ada soalan, adakah saya nak jawab soalan Da'i Aiman ataupun kita tengok soalan-soalan tepi ni? Soalan yang post ni? Terpulang pada Prof. Sebab Okay, selepas ni kita akan ada sesi soal jawab juga. Tapi Prof rasa mana ada sesuai tu Prof boleh jawab terus. Okey, tadi soalan yang pertama tadi, dia tanya tentang, dia kata apa perbezaan antara wakaf tunai dan unit trust dari segi mekanisme pelaburan. Ada sedikit perbezaan lah, sebab wakaf tunai ni duit itu sendiri yang kita wakafkan dan ini dibenarkan dalam mengikut mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi, dan juga ada resolusi majma' dan juga AUFI standard dan badan fatwa lain yang membenarkan penggunaan wakaf tunai. Cuma konsep itu agak barulah di Malaysia, di mana duit itu tidak digunakan untuk membeli peralatan untuk diwakafkan tapi dilaburkan. Jadi prinsipal itu akan dilindungi. Adapun unit trust ni kita terus tag dengan letak kita beli unit trust tersebut. Jadi dia sudah kita terikat dengan cara dia, bagaimana dia melabur lah, sama ada dia letak dekat suku, sama ada dia letak dekat saham, equity ataupun mana-mana instrumen lain. Yang yang tunai, wakaf tunai ni ada beberapa buah bank sedang buat. Antaranya Bank Rakyat, Jariah Barakah ada buat dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia, di mana dana yang dikutip itu akan dilaburkan dan pulangan itu akan disalurkan untuk aktiviti-aktiviti sebagaimana yang Dr. Amir sebut tadi. Apabila kita dengar Prof. Mahdia Dr. Amir sebut tadi tentang kata-kata di hospital masa Covid baru ni tentang keperluan mereka yang menjadi mangsa kerana pandemik COVID-19 ini, jelas di sana banyak sangat pihak yang memerlukan. Jadi ia menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita ada pulangan wakaf yang tinggi yang boleh melindungi ataupun memberi bantuan kepada mereka yang terkesan. Kadang-kadang satu peringkat kita tengok di dalam sejarah pun di Indonesia, suatu ketika dahulu kerajaan di Indonesia tidak mampu untuk membelanjakan kos pendidikan. Jadi banyak NGO seperti Muhammadiyah dan lain-lain, mereka ada duit yang banyak, mereka ada universiti beratus buah universiti, tak payah bilanglah sekolah, universiti beratus buah universiti. Jadi mereka diasaskan di atas badan wakaf, pesantren-pesantren Gontor dan lain-lain lagi. Jadi mereka boleh sustain. Jadi dalam konteks kita Indonesia ini pun, dalam konteks sekarang ni kita tak payah, maknanya mudah kita nak melakukan wakaf. Tak semestinya kita ada tanah, sebab sekarang ni tak ramai orang ada tanah. Tak ramai orang ada properti. Kadang-kadang ada tanah pun di dalam kawasan pedalaman, nak pergi pun susah juga nak dimanfaatkan. Jadi dengan jumlah yang sedikit kita boleh salur wakaf tunai, kita boleh salurkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia sebagai contoh, dan mereka boleh menguruskannya. Dan sudah ada platform-platform sekarang ini menawarkan khidmat yang mana kita boleh melakukan wakaf tunai, bukan semestinya dengan melalui unit trust. Unit trust tadi dia berbeza dengan cara kita melakukan wakaf tunai. Yang kedua, tentang pulangan keuntungan. Soalan, sekiranya tidak ada pulangan, memanglah kita macam Ustaz Don cakap tadi lah, letak hari ni esok nak untung, mana ada macam tu. Terus nak dapat pulangan, jadi memang memakan masa lah. Macam unit trust pun kadang-kadang tempoh yang lama, long term, dia long term. Dan kalau kita tengok suku ataupun fixed deposit pun boleh bagi pulangan 3%, 2%, tengok keadaan setahun sebagai contoh. Memang benda itu tak mustahil.
Okey, saya kembali kepada persoalan yang ditanya oleh Da'i Aiman tadi. Macam mana kita nak memaksimalkan. Jadi saya rasa ia juga sudah terjawab dengan platform tadi. Kita banyak cara sekarang ni. Yang penting sebagaimana Ustaz Don dan yang sebut tadi, kita kena cari platform yang sepatutnya. Sebab kadang-kadang kita tak ada masa, kita ada duit tapi kita nak pergi tengok kawasan orang miskin. Kita nak tengok orang yang sangat memerlukan. Memang tak ada masa. Jadi cara yang mudah sekarang ni, kita boleh transfer online. Kita boleh transfer online terus kepada badan-badan institusi wakaf yang dipercayai, yang diuruskan, kerana mereka ada governance mereka dan mereka ada audit mereka dan mereka akan memastikan cara dilakukan itu dengan cara yang patuh syariah dan juga sumbangan kita itu tidak disia-siakan. Jadi cara mudah, maknanya orang cakap sekarang banyak tentang sedekah subuh. Sebenarnya tak payah kita cari waktu subuh nak keluar, tak payah keluar rumah pun kita boleh transfer online. Lepas solat subuh pagi-pagi boleh transfer online. Sebelum sembahyang subuh pun boleh transfer kan. Banyak cara, banyak platform yang kita boleh lakukan, cuma kita kena pastikan ia memang melakukan dengan cara yang terbaik, ada governance yang terbaik. Sebab kita risau, sebab kita tidak ada strategi yang baik, kadang-kadang kita habis begitu sahaja duit. Jadi projek itu terbengkalai, jadi tak dapat dimanfaatkan. Kita nak pahala yang berpanjangan. Pahala yang berpanjangan dan manfaat daripada sumbangan kita itu berterusan. Manfaat berterusan. Jadi dengan berterusan dengan penerima dapat terus-menerus terima tadi, dia akan memberikan pahala kita yang berpanjangan. Jadi banyak cara boleh kita explore untuk memajukan wakaf dan juga untuk menambahkan sumbangan dan juga pulangan kepada wakaf. Kita tengok di Singapura sebagaimana yang dilakukan sukuk wakaf, antara sukuk wakaf yang awal Singapura, Majlis Agama Islam Singapura berjaya mengeluarkan sukuk, kemudian mereka buat bangunan bagi mereka sewa bangunan, dan di Mekah juga bangunan clock tower itu, bangunan itu adalah bangunan wakaf dan mereka boleh generate income, boleh sewakan hotel-hotel bangunan itu boleh generate income. Dan di Malaysia kita tengok Menara Mawi, Menara Majlis Agama Islam yang disewa oleh Bank Islam itu juga antara contoh bagaimana tanah wakaf dapat dibangunkan. Dan waktu itu tabung haji adalah investor lah. Tapi boleh juga dengan cara lain, dengan kita mengeluarkan sukuk ataupun dengan cara instrumen lain untuk memajukan tanah wakaf. Jadi di sana banyak alternatif, banyak cara. Dan yang penting sekali ialah kita kena pastikan platform ataupun sumbangan yang kita berikan itu kepada mereka yang boleh melaksanakannya ataupun boleh mengolahkannya ataupun boleh menguruskannya dengan yang terbaik. Wallahu a'lam. Da'i mute tu Aiman. Da'i Aiman mute. Okey, minta maaf. Tadi saya fokus sangat dengar Prof cakap dia sampai tak perasan mikrofon mute. Maknanya Prof, bila ada duit ni semua benda kita boleh buat Prof kan? Ini hebatnya kewangan Islam. Kita ada zakat, kita ada wakaf, kita ada infak dan sebagainya. Baik. Tapi Dr. Amir, ramai maklum-maklum ni dia suka cara tradisional lah, letak duit bawah bantal, lepas tu dia kata ni ada grant seka ni, maklum nak sangat berajak sangat kalau boleh buka pusat tahfiz. Daya Aiman kan buka pusat tahfiz. Jadi kita nak ni ada satu tanah ni dekat betul-betul dekat tepi sungai ni, tolonglah maklum nak sangat buat masjid. Padahal dalam hutan tu siapa nak pergi maklum. Jadi ada setengah orang ni dia masih kefahaman dia tak berapa faham lagi lah doktor. Kan? Mungkin mereka rasa bahawa kalau dia buat cara tu dia duduk syurga paling atas sekali. Ni mungkin kefahaman mereka lah. Namun begitu, sedangkan bila mana harta-harta tersebut digunakan, dipakai, maka di situlah mengalirnya pahala kan Dr. Amir kan. Jadi bagaimana kita nak memberi kefahaman kepada masyarakat supaya mereka ni boleh berwakaf dengan cara moden lah, dengan cara investment kan, dengan pelbagai cara yang kita buat di zaman sekarang ni. Dipersilakan doktor. Okey, menarik perbincangan kita pada petang Jumaat ini. Betul seperti yang Da'i Aiman utarakan tadi, inilah antara isu-isu yang membelenggu pentadbiran hayawal wakaf di negara kita.
Ramai yang masih lagi mempunyai mindset yang lama, yang tradisi, yang hanya menghadkan wakaf ini kepada tanah saja. Dan tanah tu pula dia dah wakafkan khas. Kita wakaf ni ada dua, wakaf am dan wakaf khas. Bila Da'i Aiman sebut tadi, katalah ada sebidang tanah nak wakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri, dah tentukan apa tujuan wakaf tu. Contohnya nak buat masjid, nak buat rumah anak yatim. Kerana itulah anggapan kita bahawa itulah yang akan generate pahala kepada kita. Itu memang dah terbiasa kita kan. Bila kita tengok orang pergi sembahyang, itulah pahala yang kita rasa yang akan dapat bila kita wakafkan. Jadi sebab itulah kalau ada tanah kita pun nak buat masjid. Sedangkan tanah kita itu tidak sesuai ataupun dah ada masjid yang berhampiran 2 km, 3 km, nanti berpecah pula jemaah dalam kampung tu sebab kena ada 2-3 masjid. Jadi itu satu persoalan yang ni. Jadi seperti yang saya rasa kerap kali kita dah bincangkan bahawa sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam wakaf ini ulama telah sepakat bahawa bukan hanya ghair mangkul saja, tanah yang benda yang tidak alih saja yang boleh diwakafkan. Boleh sekarang ni alhamdulillah kita telah dibenarkan untuk sama-sama menginfak ataupun sama-sama berwakaf cash wakaf tunai. Jadi sebenarnya dalam konteks negara kita ini, untuk pengurusan yang lebih mudahnya sebenarnya ialah untuk kita berwakafkan wakaf tunai. Wakaf tunai ni dari sudut nak mewakaf pun senang, nak mengurus wakaf tunai pun lebih mudah. Wakaf sementara tu apa Doktor? Okey, ada soalan tentang wakaf sementara. Ini satu soalan yang baik. Kalau kita lihat spirit asal wakaf ini, majoriti fuqaha mengatakan bahawa wakaf ini sifatnya ialah muabbadan, yang kekal selama-lamanya. Once kita dah bagi wakaf, harta kita itu akan berpindah milik daripada milik individu kepada milik Allah SWT. Iaitu yang kita kata pemegang amanah tunggal tu ialah main. Main jaga tu selama-lamanya. Dia tidak boleh patah balik semula kepada pewakaf asal tu. Tetapi dalam konteks wakaf muakkad ataupun wakaf sementara ini, ada konsep yang diterima pakai oleh mazhab Maliki yang membenarkan wakaf sementara. Contohnya, Da'i Aiman ada 5 buah rumah sewa kan. Da'i nak wakafkan sebab Da'i mungkin ada dapat pekerjaan di Arab Saudi, nak pergi Arab Saudi selama 10 tahun. 5 buah rumah tersebut Da'i nak wakafkan sementara. Selepas 10 tahun nanti nak ambil semula rumah tersebut. Jadi dalam tempoh 10 tahun tu diwakafkan kepada Yayasan Wakaf. Contohnya kami akan menguruskan sewaan apa semua tu akan dimasukkan dalam hasil wakaf. Tapi rumah tersebut selepas 10 tahun akan diserahkan semula kepada pewakaf. Da'i ambil semula dan akan menjadi hak milik Da'i lah. Tapi dalam tempoh 10 tahun kami akan selenggarakan, kami akan sewakan dan hasil sewaan itu akan dijadikan hasil wakaf. Itu yang dikatakan antara contoh wakaf sementara. Boleh ataupun tidak, dalam mazhab Maliki dibenarkan sebegini. Dia ada tempoh wakaf tu. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i maksudnya tidak dibenarkan lah. Tapi kami di Yayasan Wakaf Malaysia cuba untuk kita explore benda ni sebab kita nampak ada potensinya. Kan boleh kita terima dalam tempoh tertentu dan kita akan pulangkan semula kepada wakaf. Jadi dalam tempoh tu kita boleh benefitkanlah wakaf tersebut. Itulah jadi saja yang boleh diberi manfaat lah kan. Ya. Satu lagi saya nak ulaskan di sini bahawa dari sudut kesedaran masyarakat, kita biasa tengok yang sifat-sifat keagamaan, buat masjid itulah yang akan generate pahala. Sebenarnya wakaf ini dimanfaatkan oleh Khalifah Abbasiyah, Khalifah Uthmaniyah adalah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Bila kita cakap kualiti hidup rakyat ini, wakaf sekarang ni kita kata kami di Yayasan Wakaf Malaysia kita tak ada dah nak buat wakaf masjid untuk bina masjid yang baru, tetapi kita kata kita nak ke arah mengumpul dana-dana wakaf untuk kita kata buat wakaf green technology dalam masjid. Kan kita sekarang ni di masjid-masjid, ya Ustaz Don, banyak guna air, water air yang tidak terurus dengan baik. Maksudnya membazir air, membazir aircon, bil elektrik sangat tinggi di masjid. Jadi kita memperkenalkan konsep green technology di mana wakaf itu akan membantu untuk menjimatkan air, mengurangkan elektrisiti. Itu kita kata itulah kita kata wakaf fasa 2, wakaf fasa 3 kita ni.
iaitu untuk kita meningkatkan kualiti hidup rakyat. Begitu juga nanti kita akan insya-Allah bincangkan macam mana wakaf boleh menyumbang ke arah contohnya climate change. Kan kita sekarang ni bercakap tentang hutan banyak ditebang. Jadi kalau kita nak tanam semula hutan-hutan, boleh tak kita gunakan dana wakaf ini? Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, nak buat pahala ni bukan hanya semayang, bukan hanya buat tanah kubur, tetapi segala aktiviti yang mengarahkan ke arah kualiti hidup rakyat ni, meningkatkan kualiti hidup rakyat ni juga akan menghasilkan pahala yang banyak insya-Allah. Itu saja daripada saya. Betul doktor. Kalau masjid tu kalau ada aircon paling kurang 5,000 mesti habis lah doktor. Jadi maknanya kita nak kena kita biar bayar 5,000 tu one off. Bayar one off dan kita boleh kita wakafkan dan kita boleh orang kata bayar bil tu seterus-terusnya untuk bulan-bulan berikutnya. Baik, kita dah sampai di pusingan terakhir dah. Kita nak raikan soalan-soalan penonton kita pada hari ini. Soalan pertama ni dia tanya dia buat pelaburan yang tidak syar'i, pelaburan yang bukan syariah. Tapi duit-duit keuntungan dia tu dia buat pusat anak yatim. Yang ni siapa nak jawab? Saya bagi Ustaz Don lah. Okey Ustaz. Orang ni dia melabur bukan syar'i. Tapi dia buat pusat anak yatim. Ustaz, buka mikrofon Ustaz. Mic Ustaz tak buka. Aku buka ahlinya Dai. Jangan. Bagi kat Prof Azman ada. Prof Azman. Prof Azman kita tanya soalan lain. Ustaz, Prof. Tadi Prof ada sebut pasal Bitcoin tadi. Prof. Ya. Prof, Bitcoin, orang nak wakaf Bitcoin ni boleh ke Prof? Okey, persoalan nak wakaf Bitcoin boleh ke tidak? Bitcoin itu sendiri. Jawab yang nombor satu sekali Prof. Jawab yang nombor satu sekali. Sila Prof. Sila. Okay, Bitcoin itu sendiri kita kena tahu status dia tu adakah dianggap sebagai harta di dalam Islam, mal ataupun tidak. Jadi kalau kita di Malaysia SC menganggap dia sebagai digital asset lah. Dia juga termasuk aset harta digital. Jadi kalau harta digital itu apa-apa yang ada manfaatnya boleh diwakafkan. Jadi saya tak dapat nafikan lah. Kalau ada orang wakafkan Bitcoin, mungkin suatu ketika nantilah, sekarang ini mungkin penggunaannya belum lagi menyeluruh dan mungkin nak beli Bitcoin pun kos kan. Jadi mungkin kita tak dapat nafikan lah kalau benda tu sudah diterima pakai lah. Suatu ketika dia sudah diterima pakai, maka dia juga setakat ini dia hanya dianggap sebagai digital asset, belum lagi dianggap sebagai mata wang. Jadi kalaulah wakaf mata wang itu pun menurut setengah mazhab dibolehkan. Jadi apatah lagi Bitcoin yang bukan mata wang, dia selagi mana dia dianggap harta dan ada manfaat. Kalau benda yang tak ada manfaat tak boleh diwakafkan. Kerana tujuan wakaf itu kita nak tasdil manfaat, kita nak salurkan manfaatnya itu kepada badan kebajikan. Okey, dan soalan duit itu dapat daripada pelaburan yang tak syar'i bro. Macam mana? Persoalan yang awal tadi tentang duit, bukan Bitcoin kan, itu soalan tentang dia nak buka yang wakaf. Ada dalam baru-baru ni Dr. Aznan beritahu yang tentang Aufi standard yang terbaru ini, boleh ke tidak guna tainted income, duit pendapatan yang tidak patuh syariah untuk sebahagian projek wakaf. Jadi dia kata memang ada yang membenarkannya. Jadi bagi saya lah, maknanya kita boleh gunakan salah satu cara untuk purification ataupun kita nak membersihkan duit duit yang diperolehi dengan cara yang tidak patuh syariah, kita menyalurkannya kepada kerja-kerja kebajikan, termasuklah wakaf. Wakaf adalah sebahagian daripada kerja kebajikan. Cuma tak boleh kita terus buat benda yang tak patuh syariah tu. Kita kata tak apa kita tipu orang, tak apa kita mencuri, kita nak bagi duit tu bagi dia pula. Wakaf tak boleh. Ataupun tak apa saya guna banking riba, kita ambil interest, kita wakaf. Tak boleh macam tu, dia tak boleh. Dia matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi yang sudah ada, maknanya yang sudah ada, katakan perolehan yang dia tak sedar ataupun yang sudah ada income yang tak patuh syariah, jadi boleh dia salurkan untuk projek wakaf.
Allah. Baik, terima kasih Prof. Dan kita dah kehabisan masa ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dengan Prof. Nanti saya nak melabur duit ni, saya nak kena tanya Prof betul-betul ni. Betul ke pelaburan yang saya buat ni? Dan terima kasih Ustaz Don dan juga Dr. Amir. Saya doakan semuanya diluaskan rezeki, dilapangkan rezeki, bukan saja kaya dunia, kaya akhirat. Saya dan Aiman mengundurkan diri, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.